Jadi untuk video ini kita akan pandu jalan Middle Ring Road 1 lah, Jalan Tun Razak semua, pusing tengok satu loop dengan menggunakan full adaptive cruise control supaya you boleh tengok ke depan, nampak macam mana rupa dia benda ni. Dan juga saya akan bercerita kat sini lah. That's how the whole review is going to be. So you nampak dia punya fuel economy, nampak adaptive cruise control dia, and everything that should make this car different from the other variant in the XC40 range. Mula je saya dah tekan, baru tekan adaptive cruise control. Dia start dekat 30 km sejam. Dan kita akan tingkatkan dia untuk dia match dengan speed dekat sana. Ambil gambar ni kejap. Screen tu nampak dia start. Okay, untuk merging saya tekan minyak sikit. Okay, dia merge. Lepas tu saya increasekan dia punya speed ke local speed, which is about 70. Alright. So sekarang kita tengok dah daripada depan, dia akan match kita punya speed dengan kereta depan lah. So ni seleko ni agak 50-50 sikit. Saya kena brake. Dan mana? Okay. So sekarang ni you akan tengok apa view yang kat depan ni. Memang akan be on the adaptive cruise control lah. So I akan maintain view depan tu kecil, so you boleh tengok. Dan I akan start comment benda-benda lain. Okay dah. So first things first, bila kita brake tadi mula-mula tu, saya nak komen pasal brake lah. Pasal apa, kereta ni dia punya isu besar dia dua, brake dengan steering. Iaitu brake dia, bila kita tekan, pedal tu rasa keras, macam seolah-olah dia tahan tau. Kemudian bila kita nak tambah lagi braking force, the amount of force yang kita kena tambah untuk tekan, nak bagi tambah braking force tu macam tak linear. You have to press a lot more. Dia rasa macam apa tau, macam dulu punya brake unassisted, ataupun bila kalau you bawa kereta racing with unassisted brake, rasa macam tu. So I guess that is the most linear lah kot yang boleh dapat. Tapi kalau kita tak biasa kita tak biasa dengan unassisted brake, ataupun I don't think this unassisted brake lah. So I think what's happening is that kereta tu macam seolah-olah nak bagi the regen work dulu. So kalau daripada high speed kita braking, brake tu jadi macam keras, dan tiba-tiba bila dia turun ke I don't know 30, 20, dan suddenly dia grippy. So itu agak susah kita nak dapat fine modulation so that kereta tu berhenti dengan lembut. You mungkin kena practice lama sikit lah, which I think something yang Volvo kena look into and improve on dia punya brake feel, especially from high and medium speed. So dia jadi memang rasa pelik, especially bila kita macam rasa nak kena brake dengan kuat. Memang you have to press a lot more than you expect. So itu mungkin apa jadi macam ni kan. Dan yang keduanya ialah steering lah. So steering dia is a bit too fast, I think. Dia punya initial response dia agak terlalu cepat. That means the kereta tu akan turn very quickly, which is nice kalau kereta ni sports car, but this is a slightly tall SUV / crossover. So bila dia tinggi dan dia turn in dia cepat, dan kita rasa macam agak gayat sikit lah with the way that dia punya fast turn in tu. Dan in the end of the day, kita bila ada at highway speed, kita kena beringat jangan turn the steering too quickly. Dia macam tak suka sudden input yang agak, mana kata besar pun tidak juga. Biasa kita masuk corner kan. So it's a bit more sensitive than usual lah for an SUV. So bila kita dah get used to it, it's kind of okay. Tapi still you kena beringat lah. Sepanjang perjalanan semalam atas lebuh raya utara selatan, saya kena beringat yang you tak boleh masukkan ataupun turn the steering too fast bila kita tengah memandu ni, sebab ni akan menyebabkan dia berubah arah terlalu cepat. Satu, saya jadi seriau, dan of course penumpang takkan suka lah. Dia jadi macam okey pula, saya pun tak tahu. Tapi bila masa kita mandu kat atas lebuh raya tu, berasa dia macam cepat sikit tukar arah. Ini okey ni. Ada sikit laju jugalah. Ada sikit laju, sikit je laju.
these are all small things lah. Sebenarnya bukannya lah besar ke benda ke apa. It does feel like you kena be more careful lah. Ni sekarang kat 90 it's fine, but 110, 120 mula berasa lebih sikit, dan beyond that memang akan berasa lah. So sekarang dah ada traffic balik, dia mula to slow down. And dia punya adaptive cruise ni is connected dengan dia punya signal. So kalau kata saya signal ke kanan, dia akan pecut awal. But now in pure mode, pure Eco Pro ni, dia macam lambat sikit lah dia punya response dia tu. Dia reducekan dia punya response untuk maximize fuel economy ataupun bateri punya ekonomi lah. So tadi kita jalan ni tak sampai, saya ingat 3 km, tapi dia punya fuel economy dah turun pergi ke 35, which is a little bit strange, but not so strange, pasal kadang-kadang bateri punya consumption memang agak tak even. Tolong sikit mati, keluarkan kabel charger and charge stick. So sekarang kita masuk in heavily traffic area, so kena be careful sikit. Bila kereta masuk lorong kita, kadang-kadang dia akan gelabah dan cuba brake mengejut macam benda lah, ataupun dia brake lambat, which is even worse. Biar dia dalam casing dia, kamera tu facing bawah cocok kat belakang tu. Buka tengok dia menyala tak, lampu hijau dah. Buka check, sure it's blinking green. Okay, nampak. So far saya tak ada pegang throttle ataupun brake lagi. So macam ni, keadaan macam ni, bila kereta tu 50-50, saya akan ke kanan sikit, nak bagi dia boleh detect kereta tu. Kadang kalau kita biarkan dia duduk masuk sampai rapat kat sebelah kereta tu, jadi mengerikan. So sekarang ni saya turunkan dia punya speed dia ke 30, terus continue dengan perjalanan menggunakan full adaptive cruise. So sekarang saya naik balik ke 40 sikit. So sebenarnya kalau you nak, you boleh memandu menggantikan throttle you dengan pedal dengan switch speed setting ni. So sekarang dekat 40, which is a comfortable speed lah dalam kawasan macam ni. So selalunya residential area dia punya speed dia 30 So ni kita masuk 30 ni speed ada speed bump, so saya kena brake. Speed bump dia belum belajar detect lagi. Resume balik 30, 35. Dia ada jalan. Speed bump, brake. Dia boleh kesan pedestrian, dia boleh kesan motosikal dan basikal. Dia ada auto emergency braking untuk pedestrian dan juga untuk kereta dan motosikal dan basikal lah. Dia yang paling susah sekali dia nak detect sebenarnya ialah basikal apparently. Biasalah most sistem macam tu lah. Saya rasa mungkin shape orang naik basikal tu dia macam, I don't know, motor pun lebih kurang, tapi mungkin motor besar sikit Dia confusing untuk dia. Drop off. Scratch. Okay, kita akan merge to traffic balik. Saya tekan resume. So benda ni boleh resume straight daripada zero
Tapi bila zero ataupun low speed, dia kena ada kereta depan. Kalau tak ada kereta depan, kadang-kadang dia akan kata reject lah. Dia reject. Sekarang saya dah increase pergi ke 60. As we merge back into traffic, depan tu ada traffic light. Ni saya increase speed 80. As we reach the traffic light, dia tak detect lagi kereta kat sini. Now dia dah nampak kereta depan. So dekat jarak lebih kurang dalam 50 meter tu dia dah start nampak kereta depan lah. So sini ada tricky sikit. So kita kena be careful. Signal. Saya tekan sikit minyak bagi dia masuk gap ni. Okay, settle. Signal lagi. Increase speed pergi ke 90. Sini dia punya speed dia 60 Dia baca nampak semua speed limit, semua dia nampak. Dia akan keluar dekat meter cluster, all the road sign information lah. Speed limit dia nampak, pedestrian crossing dia nampak, dan satu lagi camera punya sign dia nampak. I don't know whether the camera sign tu is built into the GPS ataupun detected baca, pasal dia every time kita lalu signboard zone operasi kamera tu, dia akan tunjuk simbol tu. Di sini memang agak banyak kereta, jadi kita akan tengok macam mana dia handle. Saya nak masuk ke kanan ni, agak dodgy sikit, so saya brake sikit, bagi space, resume. Bila you dah biasa, dan dia tak jadi macam kekok sangat lah. Saya dah memang tiap kali ada kereta, saya akan gunakan sebanyak yang boleh. Of course untuk saya menguji benda ni tapi juga dia membantu saya untuk jadi lebih peka kepada sistem, dan peka kepada PL dia orang lah. Berbeza-beza PL sistem ni, depending on the algorithm macam mana dia orang program benda ni. So ini kita akan dapat lalui pelbagai jenis trafik lah. Okay, sekarang ni masuk kawasan yang heavy traffic sekejap. This is the perfect time lah untuk guna benda ni. Pagi-pagi pergi kerja ni perfect time. Dan juga satu lagi, kita gunakan benda ni untuk nak tunjukkan the fuel economy lah, ataupun the electron use rate dia tu macam mana Sekarang saya dah tak sentuh langsung dia punya throttle, so up to the car to figure out what is the optimum use. Dia claim dia punya combined fuel economy is 2.2 liter per 100 km, which means setiap liter tu boleh dapat banyak 40 lebih hampir 50 kilometer. So saya tak tahu macam mana nak dapatkan macam tu. Hari ni kita nak tengok lah how good can it do bila kita run this whole thing on just Eco Pro mode. So kita biarkan dia set sendirilah. Speed desk kereta ni macam agak-agak susah sikit, so kita potong. So biasa benda yang paling kita ngeri sekali adalah driver yang teragak-agak. New drivers kadang-kadang dia buat erratic move yang kita tak nampak, kereta pun tak boleh nak agak. Yang itu yang paling ngeri sekali lah. Dan driver yang kurang yakin, kurang cekap, itu yang paling risiko paling tinggi sekali. Driver yang terlebih juah juga ada satu lah risiko yang besar lah. Yang geng-geng potong queue ni semua pun mendatangkan masalah. So tengok dalam keadaan macam ni, saya dah tak heran sangat orang nak potong depan saya ke apa ke. Kalau nak potong, saya nak dia masuk ruang lebih sikit. Nanti saya bagi dia masuk, bagi ruang supaya senang kereta nak ikut. Nampak ni motosikal, dia dah nampak, dah slow down ikut speed motosikal ni tadi. Sengaja saya tak ke mana-mana supaya you boleh tengok macam mana dia maintain gap dengan motosikal ni tadi. Motosikal ni pun pemandu yang agak, penunggang yang agak perlahan. So kita duduklah belakang dia ikut. Kalau you nak, you boleh potong lah, tak ada masalah. Tapi hari ni saya nak tunjuk lah. Okay, ni sekarang kita nak merging ni. Agak dodgy sikit kat sini, berbahaya sikit. So saya kena tengok macam mana dia boleh ke tak boleh. So saya kena accelerate, ambil ruang kalau tidak tak boleh.
sekarang dia tak nampak kita depan. Sekarang tak nampak balik. So saya kena brake. Itu dia punya brake itu saya rasa tadi. Dia punya modulation dia agak tak ngam lah. So dah masuk sini balik, saya tekan balik adaptive cruise. So kita kena, macam saya dah familiar, saya dah tahulah dalam keadaan macam tu dia tak nampak tu kita depan tu. Walaupun kita nampak kita depan tu, tapi dia tak nampak. Pasal dia akan memerlukan masa sikit lah, 1 saat kadang-kadang untuk kesan kita depan, terutama bila kita tukar lorong dan sebagainya macam tadi. Okay, bila sampai kat traffic light selepas 3 saat, dia punya logo ataupun simbol adaptive cruise control tu akan jadi gelap. Maksudnya dia dah stop berfungsi. Lampu hijau je kita tekan balik, dia terang balik, putih balik, dan sekarang dia start ikut kita depan. So this is level 2 punya adaptive cruise control. Dia memang kita boleh start daripada static So dia akan terus ikut dan try to maintain the gap lah. So gap tu kalau you tengok nampak macam jauh So memang agak jauh sikit daripada kita sendiri bawa. Tapi bila kita biar kereta tu on adaptive cruise, ini memberi kita ruang lah untuk berasa lebih selamat dan berasa lebih selesa. So that's just, for me it's fine, it's not a problem. Especially since kita pun kadang-kadang nak kena check dia punya screen to make sure yang dia nampak. So that half a second mata kita nak turun naik atas balik tu, memang kalau ada gap macam ni selesa sikit lah, kita ada ruang untuk tengok dan fikirkan sama ada kereta ni boleh teruskan dengan mode adaptive cruise ataupun tidak. Okay. Sekarang masuk. Keadaan macam ni okey. Sebenarnya dalam keadaan memandu di jalan bukan lebuh raya pun dia boleh berfungsi. Macam kita lalu jalan lama lah, jalan lama nak pergi ke utara ataupun selatan, it's quite good. Dia boleh ikut kereta depan. Pasal kat situ jarang kita ada orang menyelit-nyelit kan. Kadang-kadang orang potong je lah. Tapi orang potong pun selalunya kita ada ruang lah untuk kereta tu sedar dan nampak. Macam ni dia nampak. Dia brake. Kereta depan brake agak kuat. Still okay. Not a problem. And again traffic light 3 seconds. Lampu dah gelap. So done. Okay. Dia punya kerusi kereta ni saya suka. Tapi kerusi ni kadang-kadang bila terlalu banyak setting, setengah orang susah nak dapat setting yang selesa. Tapi saya dapat setting yang ngam kereta ni. Sebab pertama sekali dia ada lumbar support dengan adjustable undertie support. Dua benda ni pada saya memang lah. Itu kira mungkin orang kata ciri mewah, tapi itu satu ciri keselesaan yang sangat penting, especially untuk very long distance drive. Jadi semalam kita terpaksa memandu agak jauh juga. Saya kena pergi ke Kuala Kangsar, hantar anak balik sekolah. For strange reason dia orang hantar balik sekolah hari Isnin. So okey, jalan trafik semua tak adalah banyak sangat, tapi pergi ke Kuala Kangsar dan pusing-pusing lah kat situ nak cari barang lah, itu ni ding dong pergi balik apa semua. Kemudian dah petang sikit tu, saya sebenarnya nak rushing balik ni, hantar kereta ni. Alhamdulillah Volvo kata tak apa, besok je lah hantar. So bagi saya masa sikit. Jadi maksudnya saya boleh pergi ke Tapah pula, pergi jenguk anak seorang lagi untuk buka puasa dengan dia lah. Hari kedua puasa kan. So bawa ke sana pula, ikut jalan lama sikit. Dan memang masa itulah saya dapat tengok, memang kat jalan lama adaptive cruise control berfungsi macam biasa je, macam atas highway. In fact lagi senang kat jalan lama sebab situ yang banyak kereta perlahan laju lah. Cuma bila kita pakai adaptive cruise memang kita tak ada teringin nak potong sangat lah. Kita relax je kan, duduk tengok pemandangan. As long as kereta depan tu dia punya speed dia decent, kita okey je. Kita tak kalut sangat. Sambung balik perjalanan kita.
So obviously kat kawasan ni, dalam ni saya tak pakaikan adaptive cruise. Saya bawa manual. Keluar. Jadi bila kita keluar, memang elektrik motor ni sangat membantu lah. Dia menambahkan torque dan menambahkan kuasa kepada kereta, dan membolehkan kita memecut dengan lebih bertenaga lagi keluar Seleko. So dah sampai sini, saya hidupkan balik adaptive cruise. Saya turunkan speed pergi ke 60. Dia okey je nak biar kat 90 tu, tapi saya risau bukan apa. Bila depan tak ada kereta kan, dia nak accelerate, nak kejar speed tu kan. So kita tak nak dia sampai speed yang terlalu tinggi dekat dalam keadaan jalan-jalan macam ni lah. Jalan-jalan macam ni saya selesa 50-60 lah. Ada apa-apa pun sempat kita nak respon lah. Nampaknya kena berhenti kejap. Pintu belakang tutup tak ketat. Resume balik adaptive cruise. Naikkan sikit speed 70. Lepas tu kita nak ke kiri. Jadi sebab kita pakai adaptive cruise, kita masuk awal sikit, nak bagi masa pada kereta tu kesan trafik di depan kita. Sekarang dia kesan motosikal ni, dia ikut motosikal ni lah. Tak ada masalah, ikut motosikal. Motosikal slow down, dia pun slow down. Seleko ni kadang-kadang dia jadi blinded kejap. Nampaknya dia tak hilang track, kita dapat motosikal depan. Terus dengan motosikal depan, agak perlahan kita signal ke kanan, bagi dia potong. Sekarang dia nampak clear. Macam tadi saya cakap, kita sekarang ni dalam pure mode. So dia acceleration dia agak perlahan sikit, nak conserve battery. Okay, sini bermasalah. Bukan masalah apalah, traffic light, kereta depan tak ada. So kita tak boleh start adaptive cruise daripada zero. Kita kena brake sendiri lah, obviously. So kita boleh bubuh auto hold lah. Tadi for some reason dia tak trigger auto hold. Selalu saya biarkan on aja auto hold ni. Okay, so perjalanan semalam tu, bila kita bawa pergi dan balik punya jauh, saya memang tak berasa penat lah. Tak berasa penat. Selalu pinggang akan lenguh sikit apa semua kan. So tengok, bila saya tekan, tak ada kereta depan, dia kata tak boleh. Below 15 km/h requires lead car. So sekarang saya ikut belakang Mazda ni. Saya tekan balik, sekarang dia dah boleh ikut dah Mazda ni punya kelajuan. So sekarang kita dah ada, kita punya adaptive cruise balik. Saya tukar lorong sebab kita nak straight. Lorong sebelah kanan tu pergi ke kanan. So tukar lorong tadi, dia tak hilang dia punya tracking kereta depan. So tak ada masalah. So saya cerita tadi, bila perjalanan jauh semalam tu, saya pandu kini daripada pukul 6 pagi lah, almost non-stop dalam kereta sampai dekat pukul 1 baru sampai balik rumah. Layan budak buka puasa semua, dia nak beli itulah, nak beli inilah, apalah, dah keluar dah ni. Semalam hantar kat Kuala Kangsar, dah turun sampai Simpang Pulai, dah tertinggal barang dalam kereta, patah balik Kuala Kangsar. Tu yang jadi lambat sikit tu. Lepas tu turun balik ke Tapah, sampai Tapah dalam pukul 5 lebih, 5.30 macam tu lah, dekat pukul 6. Lepas tu Tapah kita pula tak biasa kan, nak cari tempat makan pula, pusing cari sampai kita agak-agak depan masjid Tapah tu ada gerai gulai kawah tu, yang kita biasa juga, tengok dia buka, okey lah.
Berhenti kat situ, dah makan apa semua. Lagi sekali dah keluar, tertinggal barang dalam kereta, patah balik pula. Sebelum sampai kat Pekan Tapah tu, patah balik pula, pergi ATM balik, hantar barang. Lepas tu keluar, masuk highway terus, dan drive balik lah kan. So memang the whole day lah basically saya dalam kereta. Dan bila turun tu pinggang semua tak lenguh, tak sakit. Dan that means memang ngam lah, seat kereta ni memang ngam. Dia punya lumbar support tu banyak membantu, dan of course dia punya under thigh support tu juga membantu mengurangkan lenguh kaki kita lah. Cuma under thigh support tu bila kita dah extend fully, kita punya seat position tu jangan agresif sangat. Dan setengah seat dia boleh angkat dia punya seat squat tu kan, sudut seat squat tu jangan bagi dia tinggi sangat, bagi dia flat. Sebab kalau tinggi sangat nanti kita akan jadi berlipat, badan kita jadi penat juga. Ataupun kalau kita nak angkatkan seat squat tu, belakang kena sandar, which then gives me the wrong sitting position untuk menghadap ke depan. Saya tak suka duduk bersandar sangat. Itu saya punya setting lah. Okay, sekarang kita dah masuk ke Jalan Duta ni, ataupun Lebuh Raya Star Dalim dan kita akan pusing sampai Istana Negara Lama, masuk Jalan Tun Razak, one loop sampai ke Parlimen, sampai kita habiskan lah kita punya review ni. Jadi saya akan upload satu video di mana kita nampak pemandangan ni je, untuk tengok full length this drive dengan adaptive cruise control. Kalau nak tengok yang video review saja, nanti ada link kat atas ni kot lah. Kalau tak ada kat atas ni pun ada kat bawah description Yang tu dia just the highlights lah of ciri-ciri apa semua. Nampak tu dia nak break untuk kereta merah tu. So ni agak dodgy sikit, so kita akan pergi lorong kanan sekali. Selalunya dalam keadaan macam ni, lorong kanan ni dia perlahan pun tak apa, janji tak banyak sangat kereta selip keluar masuk lah. Strategi kita bila driving kereta adaptive cruise control ni ialah nak mengurangkan orang selip masuk depan kita lah. So sekarang kita set speed kita dekat 100, pasal kat sini 90 dia punya speed limit dia. Kadang-kadang saya set 10 km lebih, kadang-kadang saya set 20 km lebih, nak bagi dia kekalkan jarak dengan kereta depan tu sebaik yang mungkin lah. Lagi sekali, dalam keadaan macam ni lah memang terbaik. Tengoklah, saya boleh relax tak stres. Pasal saya tak perlu control throttle dengan brake. Throttle dan brake tu memang sebenarnya causes us a lot of frustration. Sebab kadang-kadang kita rasa kita nak pergi laju ke apa ke, kita rasa kita depan terlalu perlahan. Dia bukan terlalu laju ataupun terlalu perlahan, sebab kita tu tadi nak kena control brake tu, kita jadi macam penat tukar pedal semua. Kita tak sedar, mungkin subconsciously that requires a lot of fine motor skills, fine motor control, dan itu yang membuatkan kita penat lah. Dalam keadaan macam ni tak ada apa, saya tak kisah pun ada orang nak perlahan ke laju ke, tak apa, janji ada kereta depan dan saya tak payah fikirkan apa-apa. Sebab in reality ini traffic jam ni, kalau kita bawa kita akan rasa macam lama, tapi ni sebab saya tak payah control throttle, kejap je dah sampai dah sini kan. Kadang-kadang ya memang traffic tu bergerak, but there's a lot less stressful kalau kita tak payah tekan throttle kan. Bila masuk Jalan Tun Razak proper kan lagi banyak traffic kan. Tengok macam ni kan, bila dia slow down ni, because the car is controlling, I don't care, I don't mind. It's okay, jalan lah pelan-pelan, tak apa. Sebab in reality, kalau bukan saya tengah recording sekarang, bila kereta tu slow down, then saya boleh dengar saya punya podcast ke, radio station saya ke, dengan more time for me to just listen or pay attention to the surrounding scenery, bercakap dengan orang sebelah. Okay, kita nak merge balik.
sampai sini ada lagi 22 km dalam kita punya bateri. Sini memang agak susah sikit ni, kita nak kena jaga-jaga. So saya tengok sini gap dia agak dodgy sikit. Saya signal ke kanan, ada gap natural, kita terus keluar, kita akan duduk di lorong tengah. Lorong tengah, okey. Kalau semua orang pakai adaptive cruise, jadi nobody make sudden movement dah. Nobody akan sibuk nak selit-selit. Itu antara kesan dia lah. Di mana kita semua akan lebih tenang masa memandu. Saya rasa ni satu akan mengurangkan kadar kemalangan yang kecil-kecil. Memang confirm je, sebab antara angka awal yang kita dapat daripada Pro 2 bila dia perkenalkan ASA dia, dia kata Daihatsu punya study dekat Jepun, bila dia install sistem tu, dia mengurangkan small accident sebanyak 50%. So banyak lah kan. So insurance claim semua, inconvenience semua improve banyak. So that's why Toyota bila dia tengok data macam tu, dia start jual benda kamera yang detect untuk adaptive ASA tu as aftermarket. You boleh beli untuk certain model dan pasang je kat kereta you. Adalah cara dia orang pasang kan, you kena pergi dia punya workshop lah. Dia akan pasang untuk you. Ni Toyota punya tau. So semua brand-brand bawah Toyota kat sana, rasanya dia bagi pasang lah. Saya yang mula-mula sekali sebenarnya tawarkan benda tu Subaru, kemudian Toyota. So memang benda tu ada real benefit. That's just in terms of reducing macam small fender-bender macam ni kan. Masa kita dah tak ada terleka ke, terlelap ke, bilik telefon ke. Janganlah bilik telefon, pasal still bahaya kalau you bilik telefon dan kereta tak nampak, you pun tak nampak, melanggar lah kereta depan kan. But of course ada safety lah, dia ada backup. Pasal sistem ni dia tetap juga ada auto emergency braking. So kalau if everything else fails, the ultrasonic punya detector nampak ada kereta kat depan datang dengan dekat, dia akan brake lah, emergency brake. But you don't want it to get to that level lah kan. So kalau tidak, sentikan saya stres nak potong belah kanan, tengok mana lorong lagi laju. Bila dah duduk kat sini, saya tak heran lah lorong mana laju ke apa ke. Janji kereta depan ni dia tak make sudden movement, I'm okay. Duduk je lah ikut. It's not a problem. Ni agak still like medium speed lah kan, congestion, tapi medium speed kita bergerak. So mungkin you rasa kadang macam ni saya tak stres. Okay, sekarang kita nak masuk Jalan Tun Razak. Kat situ dia akan ada stop start traffic lah kan. Ataupun very slow crawl. Very slow crawl tu yang buatkan kita lebih rasa stres lah. Walaupun kita dah biasa pun, kita akan rasa lebih stres lah. Saya memang tak biasa lah. Saya kerja odd hours, jadi jarang kita masuk town waktu-waktu jam ni. Okay, ke kiri dah saya signal awal, tukar lorong awal. So kita tak ada buat lah last minute punya tukar lorong lah. Kalau kita nak biarkan kereta control speed So that's what I mean bila kita kata you are less stress and you are more disciplined. Kita akan signal awal. Pasal kereta tu akan bila kita signal, kereta ni sistem dia link dengan signal So dia akan signal ke kiri, dia akan tengok traffic sebelah kiri, dia akan try to match the speed nak masuk lorong ke kiri. Okay. So that's why kita signal awal lah. Okay. Ini lorong nak masuk ke Jalan Sungai Besi ni memang agak perlahan sikit, agak tight ni. Kita tak tahu kereta ni nak masuk ke kanan ke ataupun ke kiri. Dia mungkin nak buat U-turn, jadi kita ke kiri, kita turunkan kita punya speed pergi ke 40. So okay, dia memang nak ke sini, kita ikut belakang dia. Boleh increase balik speed pergi ke 75. Kita try nak merge ke kanan, kita signal, tengok ada natural gap ataupun tidak. Nampak macam ada natural gap ni, ada motosikal sikit, tak apa, kita pelan-pelan masuk merge ni. Sekarang nak masuk ke lorong kedua, tunggu kejap saga ni. Okay, ada natural gap, rapat sikit, tapi tak apa, nampak dia okey. Dia tak panik, sistem tak panik, saya pun okey. Merge, kita tukar lagi ke lorong kanan sekali, sebab kita memang tak ada nak keluar sampai ke penghujung. Okey, stay duduk sini. Masih lagi tak ada sentuh Saya masih lagi tak ada sentuh. Ada tadi tempat tadi saya ada sentuh sekali dua lah.
brake dengan throttle. Tapi tengok keadaan tu memang agak 50-50. So that's the total number lah. Saya 2 kali ke 3 kali tadi kan saya tekan brake dan throttle. So tak banyak lah. The rest of the time the car is doing just fine following the traffic. Kadang-kadang saya cari jam untuk test benda ni, tapi rasa macam kejap je jam ni kan. Ni saya rasa macam tak lama ni daripada tadi tu. Kalau saya kena bawa sendiri mungkin saya berasa lebih lagi kan. Depan tu dah trafik dah mula agak perlahan sikit. Kita nak masuk Jalan Tun Razak tu. Construction depan TRX dan juga traffic pun dah banyak lah. Dia dah start tu betul-betul slow down depan tu. Dah nampak dia akan slow down. Dia kat sini saya, kalau kita kereta yang level 1 punya tu, adaptive cruise control ataupun 1.5 punya level of autonomy, kita akan stress. Sebab bila dia turun bawah 20 dia tak boleh, kita kena take over. Yang ni yang sebenarnya stress ni. Speed, very low speed ni yang kita tak berkenan nak bawa sebenarnya. Yang ni macam ni okey nampak tu. I still don't have to control anything, dia bawa sendiri. At low speed ni tak tahu lah kan, betul tak cakap saya. Low speed macam ni yang kita stress. Tapi dia okey. Nampak tu. Lambat sikit dia brake. Tapi dia brake. So kita turunkan dia punya speed dia ke 50. Yang itu tadi tu dia punya adaptive cruise control brake. Tapi at the end of the day, the auto emergency braking also mungkin intervene. Terpaksa in the end dia brake agak kuat AEB dia. Tu ada bunyi diding. Dan saya pun tekan brake ni pun dia lambat ni. Itu saya tekan brake tak tahu kenapa. That's very strange. Selalunya dalam situasi macam ni dia tak ada masalah tu. Dia macam tu, dia punya natural dia. Tadi tu memang lambat. So saya dah bersedia. Kalau orang Volvo tengok, check lah kenapa that two occasion tu, walaupun kereta depan jelas ada, saya tak tukar lorong, tak ada perubahan dari segi status trafik depan, dia lambat detect dan terpaksa invoke auto emergency braking sekali dan saya kena brake sekali. Ni okey. Apa sebab dia? Kalau Honda dia ada jual kereta yang ada jam pilot di mana kita boleh memang terus lepaskan steering pun, and then the car will be responsible lah for everything up to 35 batu sejam ke macam tu lah. Taklah laju sangat. Ni pun lambat dia detect. I don't know why. That's the third one already today. Mercedes pun ada feature yang sama untuk dia punya S-Class, jam pilot juga.
So far masih lagi berjalan on pure electric lah. Macam ni memang kalau dia ada masalah braking, saya faham. Pasal motor susah sikit nak detect. Tu saya brake sendiri tadi. Keadaan macam ni kena berjaga-jaga. Motosikal banyak kenderaan merging, tukar lorong semua. Dekat sini tu bila brake pedal dia out ni kan, tak apa cantik. Tu yang kita pun jadi lebih sukar untuk nak modulate brake lah. They're not as sensitive to our pressure modulation. Ni memang perfect lah, perfect punya place lah. 20 km sejam. Kita tak payah control, dia yang control 100%. Sikit speed, naik ke 50, tadi 40. Nampak masa trafik dah laju sikit, saya naikkan ke 70. Dia kata speed limit sini 70, saya naik ke 75. Kereta ni masuk okey. Dia nampak tak ada hal. Jam tadi tu sekejap je dah habis dah. Saya rasa bila you tengok mungkin you lagi stres tengok jam tadi daripada I yang memandu ni. Macam kita dekat sini tengah bergerak kan, dekat sini tengok skrin je. Sini lepas ni selalunya tak banyak sangat. Dia naik atas flyover ni tak banyak sangat, tapi bila turun sebelah sana nak masuk dekat depan IJN, National Library, GH semua tu, HKL, kat situ ada trafik balik sampai lepas PWTC. Lepas tu dia clear, speed macam ni lah sampai Parlimen lah. Blind spot lah, tengok lampu kat situ. Traffic build up again bawah ni selalunya. Clear pula ni. Ada time dia dah jam kat sini. Pukul 8 terlalu awal lah, mungkin 8.30 kau pun start jam.
nampak sebab selekoh, saya kena brake. Okay, dan perlahan saya lepaskan, saya tekan balik adaptive cruise supaya dia pick up balik lah. Ngam-ngam 3 saat dia padam, kereta depan pun gerak, dia kena tekan balik untuk resume. Kalau kita stres macam ni, kita mungkin buka gap ni sikit, bagi 2 bar, bagi dia jauh sikit depan. Sebab tadi kan dodgy kan, dia macam oi lambat brake kan, okay, kita buka bagi dia 2 bar. So ni strategi baru lah, saya baru jumpa. Saya baru nak cuba, bukan baru jumpa, baru nak cuba tengok macam mana okey ke tak. 2 bar ni dia punya braking tu lebih gentle nampaknya. So dalam trafik macam ni mungkin 2 bar lebih selesa kan. Okay, kita tengok. Yap, 2 bar lebih selesa. So dalam heavy traffic, kita maintain 2 bar lah, much better. It's much better 2 bar. Much better 2 bar. Tadi saya nak cuba 3 bar pula. 3 bar ialah maksimum, kita biarkan. So boleh 3 bar. Lagi gentle braking dia. So bila kita gunakan 3 bar, bukan saja dia kekalkan jarak yang lebih jauh dengan kereta depan, tapi juga braking dia lebih gentle. So yeah, so those are the things yang kita nak kena consider lah bila kita bawa. So I think everybody akan belajar SOP ni lah, saya rasa. I think everybody akan ada dia punya own SOP. Tapi saya dah mula nampak lah saya punya SOP kat sini. Bila dalam trafik yang agak heavy macam ni, paling bagus lah maintain jarak 3 bar, sebab dia punya kedudukan dia dengan kereta depan tu taklah jauh mana sangat, dan braking dia lebih gentle. Sebab dia try nak maintain jarak tadi kan, 3 bar tu. Much better dengan 3 bar. I think 2 bar pun dah okey dah. Tapi to me just saja nak bagi extra room. Pasal tadi dah kena 3 kali dia tak nampak kereta depan. Satu AEB intervene, 2 kali saya kena intervene. Ni kereta depan nak selit masuk ni. Nampak ke tak nampak? Dia nampak. Nampak. Dia agak lambat sikit lah untuk intervene tadi tu. Dia datang rapat lah. Tapi saya dah ready lah untuk break lah. Okay. So mungkin kita kurangkan ke 2 bar, sebab gap depan tu dah banyak sangat. Dia orang banyak menjelit. Saya tak kisah dia berjelit sebenarnya, sebab as long as kereta nampak, I'm okay with it. Cuma kadang-kadang takut dia menjelit terlalu lambat dan menyebabkan kereta tak nampak, dan saya akan jadi lebih kalut lah. So okay, so kita biarkan 2 bar. Nampaknya okay 2 bar. Dia punya braking pun okay, gentle, tak kuat sangat. Jadi kita tak ada risau kereta belakang. Kita tengok juga rearview mirror, tengok kereta belakang macam mana. Okay, sekarang kita ada 11 km aja dalam bateri. Okay, increase speed. Sini 90.
speed limit reader dia tu, ataupun signboard reader dia, dia tak kira kadang-kadang tempat temporary speed limit pun dia lekat. Last kali dia nampak yang itulah yang dia stay. Sekarang ni last dia nampak dekat construction site tadi 30. Masih lagi dia tunjuk 30 lah sekarang. Ni 2 bar dia maintain gap 2 bar. Saya nak tukar lorong lah. Saya nak pergi lorong ke kiri sekali sebenarnya. Awal jarang kalau saya memandu tak menggunakan adaptive cruise control yang saya akan tukar lorong seawal ni lah. Tapi sebabkan nak bagi adaptive cruise control, jadi lebih teratur. Kita nak bagi dia masa untuk kesan kita depan ni. Trafik nak merge ni, tengok apa cerita dia. Tak boleh, saya kena break, bagi dia masuk, resume, signal, buka lorong, maintain gap 2 bar. Sebab kat sini kadang-kadang agak tight sikit. Blind spot, kita ada kereta signal, ada blind spot, dia akan bunyi lah. Okay, ni problem sikit pasal dia tak boleh nak cari gap. Saya kena pecut dan cari gap sendiri. Lagi sekali. Okay, itu saya buat lah. Yang tu saya kena disengage. Keadaan tu memang agak sukar sikit pasal tak ada ruang tadi. Nak masuk ke lorong kiri memang tak ada ruang, banyak trafik tadi. So ya. Alright, tinggal 4 km tangki dalam bateri. Still at 4 kilometers.
Okay, kita akan reduce kita punya ACC speed. Saya reduce ke 50 pasal dah nak masuk residential area. So this video is a bit long, tapi kalau kawan-kawan rasa berbaloi nak tengok, pasal nak tengok the operations of different company punya ACC level 2, saya akan buat lagi lah. So komen kat bawah kalau you rasa you nak tengok lebih banyak video yang macam ni lah, so kita boleh hasilkan lah. Beruk betul. Dia duduk lorong kanan nak pergi ke kiri. Okay. So kita duduk dekat 60 km sejam. Sekarang ada 3 km lagi dalam tangki. Kilometer dalam tangki. Jarak odometer kita 16677. 1 kilometer dalam tangki dalam bateri. Okay, kita akan berhenti nak tunjukkan instrumen cluster kejap. Okay, ni you boleh tengok meter cluster. 1 km lagi tinggal dalam bateri. Dan kita punya jarak adalah 16678. Saya tak ingat tadi berapa, tapi kat bawah skrin ni saya akan buat kiraan dah. You akan nampak berapa real life distance yang kita boleh dapatkan. Dia tulis tu low fuel, go to Petronas. Wah, quite specific Ada deal ke dengan Petronas? Dia cakap go to Petronas. Wah, unik. Tak pernah saya nampak dia recommend, kita recommend brand lah. Ni dia recommend lah, go to Petronas. Nak kata paling dekat Petronas, tak juga. Yang paling dekat ialah Petron. So this is quite unique lah. So apa pun you boleh tengok dah tadi tu perjalanan kita sepanjang tadi menggunakan pure elektrik. Saya dah charge semalam, dapat full. So sekarang dia jalan pure elektrik tadi sepanjang-panjang perjalanan. So dan juga kita menggunakan adaptive cruise control sepanjang-panjang perjalanan. You boleh nampak apa benda yang menjadi, tak menjadi, apa failure, apa yang bestnya tentang sistem adaptive cruise control. Saya memang tiap-tiap kali ada, saya akan push cerita adaptive cruise control sebab terlalu ramai orang yang masih belum suka nak menggunakan sistem ni. Sama ada tak faham ataupun takut ataupun tak yakin, itu tak tahu, saya tak tahu apa sebabnya. Tapi saya nak lebih ramai orang gunakan. Pasal this is not just a problem among general public, among semua automotive media pun sama. Ramai yang tak menggunakan sistem ni ataupun menguji sistem ni. Dan in fact dalam the automotive industry pun, among those yang kerja dalam automotive industry, walaupun company dia offer benda ni, dia tak gunakan most of the time. So I don't know kenapa, because memang banyak sangat mengurangkan stres. So mungkin I don't know lah, mungkin dia orang tak suka ke apa, saya tak tahu, tapi memang tak gunakan. Jadi saya punya crusade saya lah kat sini adalah nak push for this thing to become standard piawai dalam semua kereta. Sebab saya rasa ianya boleh mengurangkan kadar kemalangan. So I think every car should have adaptive cruise control sampai level 2, and everybody should be encouraged to use it, so that everybody becomes more disciplined, less stress on the road, and that way kita boleh dapat mengurangkan kadar kemalangan dan menjadikan jalan kita lebih teratur dan tidak begitu semak. Pasal hari itu saya ada baca kat mana ke, dia kata Malaysia ni antara negara paling stres untuk kita memandu. Yelah, bila motor semua bersimpang siur, tukar lorong, all the cars tak ikut disiplin, tukar lorong last minute, tak bagi signal apa semua, of course kita jadi stres. Okey, jadi hari ni ada masalah teknikal sikit. You tak nampak gambar meter tu sebab saya punya kamera yang ambil gambar meter tu tertinggal dalam kereta Volvo ni, dan saya nak keluarkan video ni hari ni juga.
So apapun kita punya jarak perjalanan penyudahnya adalah 43.4 km. Jadi anggaran awal kereta bahawa full bateri boleh jalan 45 km adalah agak tepat lah. Dan kadar penggunaan bahan api penghujungnya ialah 0.4 liter per 100 km yang disebut oleh kereta, ataupun 0.17 liter digunakan sepanjang 43.4 km. Jadi ini menandakan bahawa untuk kereta PHEV, untuk mendapat angka penggunaan yang sangat bagus, kita kena charge setiap-tiap hari. Kalau kita tak charge setiap hari, kita akan tak dapat jumlah penggunaan bahan api yang begitu cantik macam ni. Dan inilah antara benda yang sekarang menjadi kritikan kepada PHEV, ialah ramai orang tak recharge bateri dia setiap hari. Jadi sebenarnya dia punya fuel consumption could be equal or worse than the normal ICE car, sebab dia orang carry extra weight of battery dan elektrik motor. So sampai situ je video kita hari ni. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan macam biasa. Tolong kita sikit tekan butang subscribe dan butang lonceng supaya dapat makluman bila kita mana video terbaru. Pemandu Malaysia Aman dan Berhemah, kita jumpa lagi. Nanti kita akan keluarkan video yang review lah tentang seat ke apa benda perubahan-perubahan lain kereta ni.